Okey, tuan-tuan, kita pergi ke topik yang seterusnya, iaitu soil sign, di mana terbagi kepada beberapa bahagian. So kita pergi ke bahagian yang pertama, chapter pertama, iaitu pengenalan kepada soil sign. Okey, apa itu soil? Apa itu tanah? Okey, tanah adalah kejadian yang kompleks biochemical yang terjadi daripada material-material dan natural medium yang menyediakan tumbuh-tumbuhan dengan disokong dengan kewujudan air, nutrien dan juga udara untuk pembesaran serta populasi yang terbentuk hidup, contohnya mikroorganisma di dalamnya. Okey, komponen-komponen soil, komponen-komponen soil ada 4 komponen, iaitu mineral, kemudian organic matter, air dan juga udara. Okey, itu adalah komponen-komponen yang membentuk kejadian pada medium atau tanah itu sendiri. Seterusnya, tuan-tuan, tanah ataupun soil terjadi berlaku dalam beberapa bentuk formasi sehingga terbitnya tanah itu sendiri. Okey, ianya disebabkan oleh cuaca itu sendiri. Okey, cuaca itu sendiri, faktor-faktornya selain daripada yang kita sebutkan awal tadi, iaitu mineral, organic matter, air dan juga udara. Itu adalah antara faktor-faktor formasi berlaku pada tanah itu sendiri. Okay, ada beberapa faktor. Kalau dahulunya sesuatu kawasan, contohnya pada zaman dulu kala, contohnya kalau dulu kawasan itu tidak banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi hanya mikro ataupun mikro organisma tertentu saja yang hidup, sehingga beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun proses berlaku, maka wujud tumbuh-tumbuhan ataupun formasi-formasi batu dan sebagainya yang berlaku pada sesuatu kawasan. Okey, tuan-tuan, semua proses mengambil masa yang lama. Okey, semua proses mengambil masa yang lama. Okey, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pembentukan tanah itu sendiri. Okey, yang kita sebutkan tadi, selain daripada faktor cuaca, hujan, bentuk muka bumi dan sebagainya, dan juga masa yang bukannya perlukan setahun 2 tahun, tetapi beratus-ratus, beribu-ribu tahun kejadian sehingga berlaku hingga saat ini. Okey, antara pengaruh-pengaruh, contohnya pengaruh yang mempengaruhi bentuk ataupun kejadian pada tanah itu sendiri, yang faktor yang begitu ketara adalah faktor cuaca, di mana hujan yang lebat yang turun mengalami proses yang agak lama, beratus-ratus tahun, boleh mewujudkan sesuatu bentuk formasi, bentuk batuan atau tanah itu sendiri. Okey, dengan suhu siang malam yang berlaku beratus-ratus tahun, ikut peredaran masa dan zaman, boleh
menerbitkan, membentuk sesuatu batu-batuan yang keras, tanah dan sebagainya, tuan-tuan. Dan juga kalau kita tengok selain daripada itu, parents material, pengaruh daripada parent material. Parent material ni adalah sebenarnya, tuan-tuan, parent material ni adalah pembentukan topografi dalam tanah itu sendiri. Okay. Contohnya di Malaysia, kita bebas, kita terlepas daripada lingkaran api Pasifik. So negara kita tak ada mengalami kejadian gunung berapi dan sebagainya. Cuma sedikit-sedikit gegaran daripada negara-negara jiran. Okey. Sekiranya negara-negara berikut yang ada ataupun dalam kawasan lingkaran api Pasifik, maka kawasan mereka begitu subur. Untuk kita ambil contoh negara Indonesia, okey, yang begitu subur dengan penanaman padinya, semuanya disebabkan oleh kejadian daripada muntahan gunung berapi itu sendiri. Begitu juga dengan Filipina dan sebagainya. Dan untuk itu, tuan-tuan, dalam kejadian tersebut yang berlaku setelah sekian lamanya, akan mewujudkan beberapa elemen-elemen batu. Kalau kita tengok di sendiri, ada 3 jenis elemen batu yang penting. Jenis-jenis batu, ada tiga jenis batu yang penting yang akan terbentuk daripada letusan gunung berapi yang setelah sekian lamanya. Ia akan membentuk batu-batuan seperti daripada igneous, sedimentary dan metamorphic. 3 jenis batuan. Kalau contoh yang paling dekat, paling dekat yang kita nak lihat contoh kewujudan batu-batuan ini yang telah berlaku beratus-ratus beribu-ribu tahun lamanya adalah kita boleh pergi ke Sabah, kita lihat sendiri Gunung Kinabalu tu adalah contoh batu-batuan. Yang 3 batuan utama yang saya sebutkan tadi adalah dari batuan igneous, kejadian daripada letusan gunung berapi terdahulu, di mana untuk itu jenis batu pada Gunung Kinabalu itu sendiri adalah batu igneous, adalah jenis gunung berapi yang tidak aktif, Cuma pun dia adalah daripada kategori atau golongan gunung yang menghasilkan gunung berapi, tapi Gunung Kinabalu dikategoriskan sebagai gunung tidak aktif. Gunung tidak aktif, cuma kejadian batu itu pernah berlaku di sana. Kejadian batu, 3 jenis kejadian yang kita sebutkan awal tadi, jenis batu-batuan berlaku bukannya 1 hari 2 hari, tetapi beribu-ribu, berjuta-juta tahun. Dan akan membentuk satu lapisan demi lapisan, yang terbentuk pada batu-batuan itu sendiri. Dan membentuk tekstur ataupun bentuk topografi, struktur pada tanah disebabkan kejadian yang berlaku berjuta-juta tahun lamanya. Di sinilah terbitnya wujudnya pasir berbentuk selika dan sebagainya, tanah liat dan sebagainya, melalui proses-proses yang begitu lamanya, tuan-tuan. Di mana salah satu bentuk fizikal yang boleh kita ketara, kita lihat masa ini adalah tekstur tanah itu sendiri. Soil texture, di mana soil texture adalah dipengaruhi oleh
mempengaruhi jumlah air yang disimpan, sistem akar macam mana, dan juga chemical penetration adalah salah satu ciri-ciri yang berkaitan dengan soil texture itu sendiri. Di mana soil texture ni kita tengok contohnya pasir paling mudah kalau kita ambil air, kita tuang, air akan terus meresap. Itu maksudnya tekstur pada tanah itu sendiri, pasir itu sendiri adalah porous maksudnya kosong, tak ada yang boleh pegang air itu, dia terus meresap. Kalau kita gunakan tanah liat pula, kita isi air akan bertakung, maksudnya tekstur tanah itu adalah padat dan boleh menakung air. Itu adalah antara ciri-ciri tekstur pada tanah. Selain daripada selain daripada itu, struktur pada tanah adalah salah satu pengaruh dalam kejadian tanah itu sendiri, dan juga warna tanah itu sendiri. Tekstur di sini kita tengok adalah tekstur setelah berlakunya proses berjuta-juta tahun, dia melalui lapisan demi lapisan. Dan akhir sekali yang paling atas adalah humus, mikroorganisma yang paling halus, yang hidup, yang tinggal, ataupun yang telah terpul. Selain daripada itu, kita sebutkan tadi, melalui warna tanah itu sendiri boleh diklasifikasikan, boleh diuji melalui terbitan buku Mansell. Buku Mansell, di mana buku ini adalah untuk kita mengetahui apa jenis tanah atau tekstur tanah. Teori buku Mansell, Nielsen, yang kita boleh tahu kategori-kategori tanah itu sendiri melalui carta segitiga yang diterbitkan dalam buku ini, tuan-tuan, di mana kita boleh tahu keluarga ataupun jenis tanah itu sendiri. Selain daripada itu, tuan-tuan, tanah ini juga kita boleh determine berapa penghasilan ataupun berapa yield yang kita boleh tahu dihasilkan sekiranya kita menanam pada kawasan yang kita develop atau kita bangunkan. So nowadays, melalui ciri-ciri tanah juga yang kita pelajari, yang kita selidik, kita dapat tahu berapa potensial yield ataupun crop yang kita dapat hasilkan, tuan-tuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri warna pada tanah juga main peranan yang penting. Yang saya katakan boleh kita rujuk dalam buku Mansell Color Book, di mana di sini buku yang diterbitkan oleh Mansell Book dapat menceritakan ciri-ciri warna pada tanah, tekstur pada tanah, dan struktur pada tanah itu sendiri. Secara tak langsung juga, tuan-tuan, kita boleh tahu kandungan pH dalam tanah itu sendiri, sama ada tanah itu berasid ataupun sebaliknya. Tanah mempunyai ciri-ciri pengkerasan di atas sendiri. Pengkerasan dari segi horizon, di mana tanah
dapat dikategorikan seperti yang saya sebutkan tadi, ada microhumus yang paling atas, mungkin di bahagian tengah bahagian tanah yang berpasir, bahagian bawah mungkin adalah batu-batuan. So ini kita katakan soil horizon, ada terbagi kepada 4 ataupun 5 bahagian. Untuk kita tahu bagaimana ciri-ciri soil horizon itu sendiri, mana beberapa jenis peralatan yang kita gunakan untuk mendapatkan result pada tanah itu sendiri. Apakah kategori horizon tanah yang ingin kita bangunkan, yang ingin kita developkan itu tadi. Okay. Contoh alat yang kita gunakan adalah auger bar, di mana auger bar ni tadi kita gunakan untuk kita drill sedalam 1 atau 2 meter, 3 meter, terpulang bergantung, untuk kita tahu di bawah itu tadi ada tak stability, ataupun kita dapat mengetahui struktur ataupun tekstur ataupun bentuk tanah itu. Adakah tanah di dalam itu mempunyai pasir atau tanah liat atau sebaliknya. Okay. Untuk tuan-tuan, secara untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau di Sarawak kawasan pit kedalaman pit yang paling dalam yang pernah kita baca adalah di kawasan Baram, di mana pit di kawasan tersebut melebihi berapa puluh meter. Pit yang paling dalam sekali, okay, yang pernah kita rujuk adalah pit di kawasan Baram berbanding dengan tempat-tempat lain. Okey, di sinilah keputusan perlu kita buat sebelum kita membuat penghasilan penanaman satu kelapa sawit ataupun sesuatu penanaman getah dan sebagainya lah dalam industri ini, kerana tanah mainkan peranan penting. Seterusnya dalam komposisi tanah juga, ciri-ciri tanah pada topik yang seterusnya ini juga begitu penting, seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau di tanah yang punya kedalaman pit yang paling dalam adalah di sekitar kawasan Baram, di mana sekiranya kedalaman sesuatu kawasan itu dikorek dan tidak ada menemui sebarang tekstur tanah yang sesuai, maka tak ada gunanya untuk kita tanam. Contohnya kalau di chapter yang seterusnya, chapter 2, kalau kita tengok di sini kategori jenis-jenis tanah yang sesuai, yang kurang sesuai untuk kita develop. Okay. Contohnya mungkin tuan-tuan pernah dengar tanah Marudi ataupun Anderson ataupun jenis Tanjung Alam dan sebagainya. Okey, semua ni adalah kawasan-kawasan tanah mineral atau pit yang masa ini yang telah dan sedang dibangunkan oleh industri perdagangan sekarang ini. Okay, selain daripada itu juga tanah-tanah seperti kawasan mineral itu seringkali kita biasalah kita develop kawasan-kawasan yang berbukit yang tidak terlalu tinggi, memanglah sesuai untuk kita develop sebagai penanaman kelapa sawit itu sendiri. Okey, kalau kita tengok pada chapter ni ada beberapa kategori tanah, ada 6. Kalau yang paling terbaik kat sini, kalau kita lihat di sini adalah tanah gambut. Gambut di mana mempunyai highly organic matter yang tinggi, tekstur yang baik, yang mudah untuk mendapat air
dan komposisi tanah yang sesuai untuk ditanam. Untuk itu tuan-tuan perlulah membuat lebih motion study atau rujukan sebelum untuk melakukan penanaman satu-satu kawasan. Okey. Untuk itu sekian dulu.